Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada tengah hari ini kita bersiaran lagi dalam rancangan kelas Ustaz Muhammad Saleh. Jadi baru tak apalah, hari ni baru 3 orang yang masuk tengah hari ni. Jadi mungkin Ustaz buat kelas ni sampai waktu zuhur dah sini. Okey. Jadi hari ni seperti yang Ustaz tunjuk, ni kat dalam ni, hari ni kita nak cerita tentang solat sunat menampung kefarduan. Jadi kita sembahyang fardu tu, dalam solat fardu tu kita kadang-kadang ada terlupa, terlalai, terleka. Jadi pahala dia kurang. Dan apabila pahala kurang, mana yang nak tampung dengan melakukan solat sunat. Dengan melakukan solat sunat, maka pahalanya boleh menampung kekurangan yang kita lakukan dalam solat fardu. Jadi apa dia solat sunat? Kat situlah. Ada 3 je hari ni. Okey. Ada 3 je hari ni. Pertama, solat sunat rawatib. Kedua, solat sunat tarawih. Dan ketiga, solat sunat witir. Allah, aku boleh jatuh ni. Tak apa, dia jatuh. Kita selamatkan dia. Okey, hari ni Ustaz nak ajar pakai papan hitam. Ustaz nak ajar pakai papan hitam kat sini supaya kita lebih faham. Tapi panas lah sini. Dah Ustaz tunjuk. Kan? Ustaz tunjuk papan hitam dulu. Ni papan hitam. Dah lama Ustaz tak tulis kat papan hitam. Okey, kita solat. Solat sunat. Solat sunat tadi ada 3 kan? Satu, solat sunat rawatib. 2, solat sunat tarawih. 3, solat sunat witir. Jadi Ustaz akan jelaskan satu persatu apa yang ada berkaitan dengan solat sunat. Jangan jemput kawan-kawan masuk lagi. Panas ada. Gelap. Kipas tak hidup tu. Kipas dulu tu tak hidup. Tak hidup kipas dia ni. Okey, masih lagi bersiaran ke tak? 3 orang. Yes. Muhammad Khalil. Ni Muhammad siapa ni? Tengok dulu. Muhammad Khalil, Atikullah dengan Muhammad Dinish. Okey, 3 orang. Okey, dekat sini pertama sekali. Kita ada 3 solat sunat yang perlu dipelajari hari ini, iaitu pertama sekali adalah solat sunat rawatib. Apa dia solat sunat rawatib? Solat sunat rawatib ialah solat sunat yang mengiringi solat fardu dan waktunya mengikut waktu solat fardu. Okey, ni tengok. Itu solat sunat. Jadi kat sini, solat sunat rawatib, Ustaz tulis dulu solat fardu ada 5. Kan, solat fardu ada 5. Pertama, subuh, zuhur,
asar, maghrib, isyak. Okey, ni kita ada 5 waktu solat. 5 waktu solat yang mengikuti solat fardu. Okey. Jadi solat sunat rawatib ialah solat sunat yang mengiringi solat fardu. Solat sunat yang mengiringi solat depan sikit. Nampak kan? Okey, solat sunat yang mengiringi solat fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Jadi sebelum kita solat fardu, kita boleh ikut solat sunat rawatib. Boleh buat solat sunat rawatib. Okey, kita tengok dulu. Okey, kat sini. Satu-satu kita tengok dulu. Turutan pelaksanaan solat sunat rawatib. Solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan solat isyak. Yang sebelah atas itu adalah sebelum. Yang sebelah bawah itu adalah selepas. Yang warna biru adalah solat sunat rawatib muakkad. Yang warna putih dalam kotak putih. Ni mana? Nampak okey ni. Yang warna biru ni, nampak tak kerusak ni? Okey. Ni Yang warna biru ni solat sunat muakkad, yang warna putih dekat sini solat ghairul muakkad. Tak muakkad ni yang dituntut. Okey, jadi kita tengok selepas subuh. Sini ustaz letak sebelum, yang sini selepas. Sebelum, yang sini selepas. Okey, jadi solat subuh ada 2 rakaat. Solat subuh 2 rakaat muakkad. Ustaz letak M muakkad. Selepas subuh tidak ada solat. Selepas subuh. Dulu. Okey, kat sini solat subuh, sebelum subuh, sini sebelum, sini selepas. Jadi solat subuh 2 rakaat. Selepas subuh tidak ada solat. Yang kemudian solat zuhur. Tengok lagi solat zuhur. Solat zuhur 4 rakaat, 4 rakaat. Solat zuhur 4 rakaat. Sebelum, 4 rakaat selepas. Okey, dibagikan kepada 2 muakkad, 2 tidak muakkad. Sini pun sama, 2 muakkad, 2 lagi rakaat tidak muakkad. Maksudnya apa? Maksudnya 2 itu adalah yang dituntut. Kalau dah azan, orang dah muazzin tu dah azan, nak tunggu 10 minit, nak tunggu sembahyang zuhur, ada 10 minit tu, kita penuhkan 10 minit itu dengan solat sunat rawatib nama dia. Paling tidak pun kita buat 2 rakaat lah sebelum zuhur dan selepas zuhur 2 rakaat. Okey. Kita tengok lagi. Solat asar 2-2 warna putih. Solat asar 2-2, kan? Maksudnya solat asar 4 rakaat. 2-2. Tidak muakkad dan tidak muakkad. Maksudnya kita tunggu je lah. Tapi kalau muazzin tu dah qomat, ada masa bolehlah kita laksanakan solat sunat sebelum waktu asar. Jadi selepas waktu asar
selepas waktu asar tidak ada solat. Selepas kita menunaikan solat asar, tidak ada waktu solat di sana. Okey. Kita tengok pula seterusnya. 2 rakaat solat maghrib. Maghrib. 2 rakaat. 2 tidak muakkad. Selepas maghrib 2 rakaat. Yang sini 2 rakaat muakkad. Maksudnya dituntut hanya selepas solat waktu maghrib. Sebelum maghrib biasanya orang tak solat. Tapi kalau lama lagi nak tunggu orang solat, eloklah masa lapang 10 minit tu kita isi dengan solat sunat rawatib. Dan yang terakhir solat isyak. Kita tengok carta tu solat isyak. Okey. Carta solat isyak 2 rakaat. Kat sini pun 2 rakaat. Okey, macam mana? 2 rakaat sebelum ghairu muakkad warna putih. 2 rakaat pangkah muakkad. 2 rakaat muakkad. Okey. Jadi yang dekat sini, yang selepas ni, yang M ni, maksudnya selepas kan? Selepas maghrib muakkad, selepas isyak muakkad, selepas zuhur 2 rakaat muakkad, sebelum subuh, sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, asar dengan maghrib ghairu muakkad, dan sebelum isyak pun ghairu muakkad. Ini contoh-contoh macam mana kita nak tunjuk solat sunat rawatib. Bila masa nak buat dan keadaan sama ada dia muakkad, dituntut ataupun tidak dituntut. Yang warna putih dekat buku teks tu tidak dituntut, yang warna biru dituntut. Macam inilah tak dah buatkan jadualnya. Okey. Selesai. Ada nak tanya? Kalau ada pertanyaan, boleh pin ataupun boleh dekat situ Muhammad Khalil, Atikullah, Danish. 3 orang je. Boleh tekan mesej tu lah. Soalan, siapa ada soalan boleh tekan mesej. Okey, kaifiah menunaikan solat sunat rawatib. Pertama, bilangan rakaat 2 rakaat dengan 1 salam ataupun 4 rakaat dengan 2 salam. Kat sini yang ada 2 rakaat 1 salam, 4 rakaat 2 salam. Ustaz buat 2-2. 2-2. Ada yang 4 rakaat ni sebelum dan selepas zuhur 4 rakaat. Sebelum zuhur 4 rakaat, selepas zuhur 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat. Tapi asar ghairu muakkad. Zuhur ada muakkad, ada ghairul muakkad. Okey, waktu selepas solat fardu, sebelum solat fardu iaitu qabliyah, dan selepas solat fardu namanya ba'diyah. Kalau sini sebelum, orang panggil solat sunat rawatib qabliyah. Yang sini selepas ba'diyah. Ni qabliyatun, ba'diyatun. Orang kata kau buat solat sunat apa? Aku buat solat sunat ba'diyah. Maksudnya solat sunat selepas zuhur. Ba'diyah ba'da asar, selepas asar tak ada. Ba'diyah selepas maghrib. Qabliyah sebelum maghrib. Qabliyah sebelum waktu subuh. Okey. Bersendirian berjemaah. Cara dilaksanakannya bersendirian atau berjemaah. Solat sunat rawatib dilakukan secara bersendirian, tidak ada berjamaah. Dan yang terakhir bacaan. Dalam solat rawatib subuh dan isyak, dalam solat yang lain
Okey. Bacaannya apa? Macam solat biasa, bacaannya solat subuh dengan isyak dekat situ kan. Rasulullah SAW membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Kafirun rakaat pertama dan surah Al-Asrah rakaat kedua dalam solat rawatib subuh dan isyak. Dalam solat yang lain tidak ditentukan surahnya. Maksudnya Rasulullah baca surah Al-Kafirun rakaat pertama selepas Fatihah, Rasulullah baca surah Al-Kafirun dan selepas surah rakaat pertama dan rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad rakaat kedua pada solat rawatib, solat subuh dan isyak. Kerana solat subuh dan isyak ni waktu dia panjang. Kan? Waktu nak solat rawatib ni sebelum subuh, kalau kamu pergi masjid, waktu sebelum subuh dia mengambil masa 15 minit. Panjang tu 15 minit. Sekarang ni waktu subuh contohnya pukul 5.46. Subuh sekarang. Kamu datanglah pergi masjid 5.45, dia orang azan. Dah azan, tunggu 15 minit. 15 minit, contoh siap azan 5.50, 15 minit, 5 minit baru waktu dia orang solat. Jadi 15 minit tu Rasulullah biasa baca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Okey, habis. Pertama sekali solat sunat rawatib. Okey. Jadi kalau naik sekolah nanti nak band 6 sentiasa mengamalkan solat sunat rawatib. Masuk surau siapa nak sembahyang ada azan ataupun ustaz suruh pergi ambil sembahyang, kemudian tunggu kawan-kawan lain nak solat nak siap, dia solat sunat rawatib. Ustaz perhatikan siapa yang selalu solat sunat rawatib kan membiasakan melazimkan, Ustaz insya-Allah Ustaz bagi band 6 dalam PGD dia. Okey, yang kedua. Dekat sini solat sunat tarawih. Kita baru saja memasuki fasa habis solat sunat tarawih. Kan? Solat sunat tarawih dekat rumah ke, dekat sekolah ke, dekat masjid ke, dekat mana? Tahun ni special sikit. Tahun ni sebab PKP, kan? Kita solat sunat tarawih di rumah. Tidak ada di masjid dan di surau. Kecuali dia AJK masjid. Siapa yang AJK masjid tu 12 orang ataupun 4 orang boleh buat solat sunat tarawih di masjid atau surau. Okey. Solat sunat tarawih. Semua dah tahulah rasanya bila nak buat ni. Solat sunat mengikut solat kaifiah menggunakan solat sunat tarawih. Bilangan 20 rakaat tetapi boleh dilaksanakan dengan 8 rakaat mengikut kemampuan. Yang kedua waktunya di antara solat isyak dan subuh sebelum solat witir pada malam Ramadan. Yang ketiga cara melaksanakan solat bersendirian ataupun berjamaah. Yang keempat bacaan selepas Fatihah. Tidak ditentukan bacaan surah, sebaik-baiknya imam cuba menghatamkan bacaan Al-Quran dalam masa sebulan. Okey, sebab tu kita panggil imam hafiz untuk membaca surah, menjadi imam di dalam solat-solat sunat tarawih. Kalau bacaan sebulan 30 hari, maka sehari kita kena habiskan dalam satu juzuk. Satu juzuk ada 10 helai. 20 muka surat. Itu satu juzuk. Jadi satu rakaat imam kena baca satu muka surat. 20 rakaat, 20 muka surat. Habis satu juzuk. Kalau start lepas isyak, mungkin 2 jam baru habis untuk menghabiskan satu juzuk. Pukul contohlah kita sembahyang 8.45, 10.45 baru habis solat tarawih. Okey. Ini tunjuk kat sini Tunjuk kat sini. Solat tarawih boleh dilakukan 20 rakaat.
ataupun 8 rakaat. Masa PKP tu kebanyakan orang buat 8. Jangan gaduh lah. 8 ke 20 ke jangan gaduh. Janganlah gaduh. Oi aku buat 8. Mana boleh 8. Kau kena buat 20. Tak apa. 20 ataupun 8 adalah sunat yang wajib apa? Solat fardu. Solat fardu. Kalau nak menghidupkan malam-malam Ramadan, sambung. Sebab kat sini dia tulis tajuk dia apa? Solat sunat menampung solat kefarduan. Jadi dalam solat-solat waktu apa? Waktu puasa tu kita tak khusyuk dan apa dan sebagainya. Solat tarawih inilah pahala yang boleh menampung kita. Okey, solat sunat tarawih. Kan boleh. Solat sunat tarawih 20 rakaat boleh sendiri ataupun berjemaah. Sendiri ataupun berjemaah. Lagi? Apa lagi kat situ tadi? Tengok tak baca kejap. Solat sendiri ataupun berjemaah. Lagi? Waktunya, waktu lepas isyak, lepas solat isyak sampai waktu sebelum subuh. Okey, itu waktunya. Bacaannya, kalau mampu, bacalah habiskan dalam Al-Quran tu. Kalau tak mampu, baca mana surah yang kita hafal je selepas Fatihah. Selesai. Okey, ada pertanyaan tak, Khalil? Khalil? Boleh Khalil? Boleh ikut Boleh Ustaz. Okey, Atikullah. Dennis? Anak murid Ustaz 3 orang je ini. Atikullah, Dennis, ada tak tanya? Tak ada. Kalau tak ada, kita sambung sikit lagi. Okey. Yang terakhir dekat sini dia tulis apa ni? Okey, yang terakhir, bagaimanakah cara melakukan solat sunat witir? Ini pun biasa kita buatlah. Solat sunat witir adalah solat penutup kepada solat-solat sunat di malam hari. Kan? Contohnya solat sunat tarawih, kan? Nak penutup kita buat solat sunat witir. Ataupun kalau kita buat solat sunat tarawih 8 rakaat, nanti malam pukul 3 malam kita nak bangun, nak solat tahajud. Jadi jangan solat witir dulu. Sebab solat witir adalah penutup kepada solat-solat tu sunat. Kita tengok sekali dalam ni. Bilangan rakaat. Dalam bilangan kecil, dalam bilangan ganjil, iaitu 3 rakaat, 2 salam, hingga 11 rakaat, 6 salam. Makruh dilaksanakan 1 rakaat. Jadi kalau kita buat biasa, selepas solat tarawih, 3 rakaat. 3 rakaat, 2 rakaat, 1 salam, tambah lagi 1 rakaat. Boleh buat sampai kepada berapa tadi Ustaz baca? Boleh buat sampai kepada 11 rakaat. 11 rakaat. 11 rakaat ni maksudnya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 2, 4, 6, 8, 10 tambah 1. Maksudnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kan? 11 rakaat, 2 rakaat, salam. Naik lagi 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 2 rakaat, salam. Dan last sekali 1 rakaat. Ini banyaklah. Kan? Biasa kita buat yang ni je. 2 rakaat, 1 salam. Tambah dengan 1 rakaat, 1 salam. Okey. Waktu. Setiap malam selepas solat isyak dan solat sunat lainnya sebelum terbit fajar subuh. Sunat dilakukan pada akhir malam. Waktu dia ni waktu malam lah. Solat sunat witir nak buat waktu malam.
waktu kepada pengakhir solat-solat sunat yang lain. Kalau kita lepas isyak kita buat solat sunat rawatib selepas dan kita tak nak, kita dah tak buat lagi solat lain, kita boleh buat solat sunat di witir. Okey, tapi yang paling baiknya 1/3 malam lah waktu dia. Waktu yang paling baik 1/3 malam, iaitu waktu-waktu orang solat sunat tahajud. Orang solat tahajud, dia tidur dulu, dia bangun, kemudian dia solat sunat tahajud, dia solat sunat taubat, dia solat sunat tasbih, solat sunat hajat, dan diakhiri dengan solat sunat witir. Penutup solat sunat witir. Sampailah pada waktu malam dan akhirnya sebelum waktu subuh. Bersendirian atau berjemaah? Okey, bersendirian. Jika ingin bangun malam ataupun berjemaah jika solat tarawih sama dengan imam. Jadi boleh buat, kan? Boleh buat solat witir ni, boleh buat secara berjemaah apabila kita nak buat berjemaah selepas habis solat tarawih. Tapi kalau kita nak bangun waktu malam, sendirianlah lagi afdal. Bacaan selepas Fatihah. Rakaat pertama baca surah Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Tu baca je. Okey. Rakaat kedua baca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Habis bagi salam, kemudian naik balik soli sunatan witrin rak'atan. Satu rakaat lillahi ta'ala. Selepas Fatihah baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Baca surah Al-Alaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Yang ketiga baca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Jika solat lebih daripada 3 rakaat, maka diulang bacaan surah-surah tersebut. Kalau kita nak buat yang ni lah. Ni surah Al-Alaq, surah Kafirun, Al-Alaq, Al-Kafirun, Al-Alaq, Kafirun, Al-Alaq, Kafirun, Al-Alaq, Kafirun. Kemudian yang satu rakaat ni surah Al-Ikhlas, surah Al-Alaq, surah An-Nas. 3. Ulang-ulang je sampai habis. Sunat membaca doa kunut ketika i'tidal pada rakaat terakhir mulai malam ke-5 ke-16 Ramadan. Jadi yang satu rakaat ni malam ke-16. Maksudnya hari ke-15 puasa. Malam 16, hari ke-15 puasa. Malamnya nak masuk malam ke-16, kena baca sunat, baca doa kunut. Okey. Dah nak habis dah. Yang terakhir kat situ, hikmah solat sunat. Menyempurnakan ibadah kepada Allah SWT kerana solat rawatib menampung kekurangan yang ada ketika melaksanakan solat fardu pertama sekali. Maksudnya, maksud dekat sini, semua solat ni, solat tarawih, solat rawatib, solat tarawih, solat witir, kenapa kita nak buat? Kerana kita nak menampung pahala-pahala yang berkurangan dalam solat fardu kita. Sembahyang zuhur kan, Allahu Akbar. Saja aku sembahyang zuhur 4 rakaat. Malas sembahyang tu, kalau sendirian lagilah banyak godaan dia. Masa sembahyang tu teringatlah makan apa tengah hari ni. Kurang pahala. Lepas tu teringatlah apa. Sampai kadang-kadang kita lupa berapa rakaat. Betul tak Khalif? Kadang-kadang kita terlupa berapa rakaat kita sembahyang zuhur. Biasa yang lupa tu rakaat berapa? Rakaat ketiga. Rakaat ketiga, sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Kita terlupa. Kalau terlupa, kena tambah satu rakaat lagi last sekali dan kemudian kena sujud sahwi. Sujud sebab sujud terlupa. Yang itu mengurangkan pahala kita solat fardu. Jadi macam mana nak tampung pahala solat fardu tu? Kita solatlah solat sunat rawatib. Okey. Yang kedua, membantu pembakaran tenaga yang terhasil daripada makan
yang makan ketika berbuka puasa kerana solat tarawih menyamai aktiviti senaman sederhana. Okey, itu yang kedua. Yang kedua, kelebihan kita, kelebihan untuk solat sunat rawatib. Ini kelebihan untuk solat sunat tarawih lah ni. Kalau 20 rakaat kita buat, waktu buka tadi makan macam-macam. Cepadak goreng lah, durian goreng lah, nanas goreng lah. Semua ada, air pun macam-macam. Makan ayam, ayam panggang, ayam percik, ayam apa semua. Semua kita makan waktu bulan puasa. Jadi macam mana nak bakar lemak tu? Jangan lupa solat tarawih. Membakar lemak-lemak tenaga, menjadikan dia tenaga. Hasil yang kita makan tu jadikan tenaga. Kita sembahyang tarawih dan akan mengurangkan lemak kolesterol yang berada di dalam badan kita. Okey, yang ketiga. Apa benda tak nampak ni? Jangan sambil buku teks, tak nampak lah. Okey, yang ketiga. Dia kata menambah kesihatan badan melalui peningkatan aktiviti untuk badan. Peningkatan kadar metabolisme badan dan penurunan berat badan. Ini cerita buat sains lah. Nanti masuk sekolah kita dengan Cikgu Khairul. Cikgu Khairul pun ada kat belakang tu. Macam mana salat tarawih boleh membakar lemak-lemak kita. Itu cerita buat sains. Jadi itu masa Isra Mi'raj. Tak silap salah Ustaz Isra Mi'raj. Perintah Nabi menerima solat, Ustaz ada cerita kaitkan solat dengan sains. Kan? Solat dengan sains. Buka YouTube pun banyaklah. Tulis je kaitan solat dengan sains. Kan? Jadi sekurang-kurangnya kat situ dia meningkatkan metabolisme. Maksudnya ketahanan badan kita lah. Jadi kurang kena penyakit. Siapa yang malas solat sunat tarawih senang dapat penyakit. Siapa yang rajin, insya-Allah penyakit yang datang daripada makanan tu dapat dihindarkan. Okey. Yang keempat, menambah khusyuk ketika solat fardu kerana solat rawatib mempersiapkan hati untuk melaksanakan solat fardu. Okey. Yang keempat, hikmah dia. Yang keempat, hikmah dia, kita nak fokus kepada solat fardu. Kita pergi masjid, kita kat rumah ke kat masjid, boleh nak solat sunat rawatib. Kalau kat rumah pun boleh solat sunat rawatib, tak kisah. Kalau kita nak solat fardu, kan sebelum solat fardu kita solat sunat. Itu memberi fokus. Fokus kita nak solat. Jadi sebelum solat fardu, solat sunat rawatib dulu. Okey. Habis dah sampai sini. Okey, habis. Ada pertanyaan tak? Jadi tajuk yang terakhir dalam bab ibadah ni habis. Nanti Ustaz ada lagi, Ustaz rasa ada lagi tingkatan 2 ni, ada lagi berapa? Menyapu balutan. Pelajaran 17 tu belum siap lagi. Pelajaran 17 khusus anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala belum lagi kita belajar. Ada 3 kat situ. Menyapu balutan, solat jamak dan qasar, solat ketika sakit. Ni yang susah-susah sikit lah. Yang tajuk lain tu tayamum. Tayamum dah kan. Tayamum tak ada bagi video. Boleh tengok tayamum. Okey. Tayamum, solat jemaah. Solat berjemaah dah. Solat berjemaah dah. Solat Jumaat pun dah masa sebelum cuti. Tayamum puasa, tayamum puasa masa PKP. Masa PKP tu Ustaz dah suruh kamu siapkan. Solat sunat hari ni, nanti masuk lagi kelas, Ustaz akan cerita khusus anugerah Allah. Iaitu menyapu balutan, Ustaz tak buat pembalut hari ni. Solat jamak dan qasar, nanti Ustaz tunjukkan cara jamak dan qasar dengan solat ketika sakit. Tu bab ibadah 3 lagi. Yang lain tajuknya dah habis. Okey. Jadi apa tugasan? Tugasan sekalian. Yang pertama, tugasan pelajar sekalian. Tugasan murid yang pertama sekali
Cuba amalkan solat sunat rawatib. Yang ni dia satu je. Solat sunat rawatib. Amalkan solat sunat tarawih dah diamalkan. Dah lepas. Nak amalkan tak boleh. Nak amalkan tunggu tahun depan. Solat tarawih nak amalkan tunggu tahun depan. Tahun depan masuk Ramadan tahun depan barulah Ustaz boleh tengok siapa yang belajar solat sunat tarawih ni. Okey. Solat sunat rawatib ni malam lah. Jadi Ustaz nak kamu lazimkan, biasakan diri untuk menunaikan solat sunat rawatib dekat rumah, dekat masjid, dekat mana-mana sebelum masuk waktu solat. Dekat sini kan, sebelum waktu solat semua ada. Subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, isyak 2 rakaat. Selepas boleh buat selepas zuhur 2 rakaat, selepas isyak 2 rakaat, selepas maghrib 2 rakaat, selepas asar dengan selepas subuh tak ada. Jadi pertama tu, siapa yang selalu mengamalkan, nanti dia cakap dengan Ustaz, saya sentiasa mengamalkan dekat rumah solat sunat rawatib Ustaz. InsyaAllah Ustaz akan bagi bed 6. Dia mengamalkan. Okey, itu tugasan yang pertama. Untuk tugasan yang kedua, semua ada pelajar, semua ada buku modul kan? Okey. Semua ada buku modul. Ustaz nak kamu modul nota tu siapkan mana tempat-tempat kosong dengan tarikh siap. Tarikh sekali siap. Kamu jawab, dah siap. Ustaz harap boleh send personal dekat Ustaz. Kalau send dia guna nama WhatsApp mak dia, kan, Ustaz nama saya, ni tajuk-tajuk ni, send dia gambar je. Send dia gambar, nanti Ustaz akan rekod dalam rekod TBD. Maksudnya kamu dah belajar dan kamu dah menguasai tajuk pembelajaran solat sunat, solat fardu menampung solat kefarduan. Okey. Jadi itu saja. Mudah aja kerja. Siapa yang buat kerja Ustaz, markah dia, band dia Ustaz akan kira. Siapa yang tak buat, bila naik sekolah, Ustaz akan semak seorang-seorang, pastikan dia melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Ustaz, cikgu lain yang mengajar kamu. Okey, ada pertanyaan? Setakat ni? Tak ada. Tak ada? Tak ada ke nak tulis ke? Malu nak bercakap ke? Malu bercakap sesat jalan. Okey. Kalau tak ada, kita sambung hari besok hari Rabu kan? Besok tak ada kot kelas. Hari Khamis. Sambung hari Khamis. Ajaklah kawan-kawan lain masuk. Hari Khamis tadi, jangan Ustaz nak tengok. Kita belajar apa? Okey. Apalah. Semua dah tengok video semalam yang Ustaz ajar kelas tingkatan 2 kuning dengan 2 merah. 2 kuning dengan 2 hijau. Ya, kuning hijau. Biru, 2 jingga, 2 merah, 2 biru dengan 2 kuning. Semalam Ustaz ada ajar kelas 2 kuning dan Ustaz dah post kot rasanya. Dah post ke grup kelas 2 dan 2 merah. Berkenaan dengan tayamum. Tengoklah video tu. Video tu tengok dan tugasan pun sama. Siapkan kerja buku modul nota tu. Tajuk tayamum. Itu saja. Besok hari Khamis kita tengok tajuk yang seterusnya. Okey. Sekarang ni pun dah pukul 1.25. Kan? Sekejap lagi Ustaz ke 1.40 ada mesyuarat. Jadi pastikan anda menjaga kesihatan anda di rumah. Amalkan 3S. Selalu basuh tangan. Sembang jauh-jauh.
untuk mengelakkan penyakit COVID. Kan, so, semalam 3 orang je. Okay. Semoga kita doa kepada Allah di Malaysia ini penyakit COVID dilenyapkan dan kita boleh bersekolah semula seperti biasa. Ustaz akhiri pembelajaran Maya pada kali ini dengan ucapan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa hari Khamis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Ustaz. wabarakatuh. Ustaz Soleh. Lagi Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam. Kesian. Hari ni hanya 3 orang masuk kelas. Kesian. Yang lain mana? Yang lain tidur. Yang lain mana? Yang lain tidur. Kesian. Kesian.